Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Thumma alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, nikmat, izin, inayahnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini, dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberikan kesempatan, kita masih lagi diberikan kenikmatan, kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Pada pagi yang ke-22 Jumadal Akhir. 22 Jumadil Akhir pada hari ini, agar kita akan selamat untuk kita ini menuju ke dalam alam kubur nanti, insya-Allah. Alam kubur yang sudah pasti. Alam kubur yang pasti menanti, dan mudah-mudahan insya-Allah kita juga akan selamat untuk kita ini menuju ke dalam alam padang mahsyar, menuju ke titian sirat, dapat kita melintasi titian sirat agar kita dapat untuk masuk ke dalam syurga Allah, duduk kita bersama dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan insya-Allah ialah doa-doa kita yang akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para muslimatnya dapat bersama para isteri-isteri Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan cuba menyambung pengajian kita dalam kitab Fiqhul Harakah dari sirahnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam jilid yang pertama, dalam muka surat yang ke-27. Bagaimana tajuk kita pada hari ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kebangkitan Nabi Muhammad, muka surat yang ke-27, adalah berkat dan perkenan Allah akan doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalatu wassalam, yakni ketika mereka mendirikan Kaabah. Rupa-rupanya, tuan-tuan, puan-puan, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail masa tengah buat Kaabah dulu, ada doa yang dibacakan. Apa doa yang dibacakan? Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, ya Tuhan kami, utuskanlah untuk mereka ini seorang rasul daripada kalangan mereka, yatlu alaihim ayatika, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, ya Allah, dan mengajarkan kepada mereka, yakni Alkitab dan hikmah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tengah buat Kaabah tu, Nabi Ibrahim doa, Nabi Ismail doa, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, wa ba'ath fihim, utuskan kepada mereka, yakni kaum, anak beranak, cucu cicit, keluarga kami ini,
daripada mereka yang membacakan ayatika, ayat-ayatmu ya Allah. Puluh tahun, ratus tahun lepas itu Allah makbulkan. Cuba bayangkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni Nabi, Rasul. Jadi Nabi Ibrahim ni kalau tengok tarafnya Nabi Ulul Azmi. 5 orang je Nabi Ulul Azmi. Bukan ramai pun, 5 orang je. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. 5 orang lah ya. Dalam ramai-ramai Nabi ni 5 orang ya. Tadi pas subuh tadi dalam radio IKIM sebut bilangan Nabi-Nabi ni 100,000 lebih. Kita pun tak kenal siapa 100,000 ni. Kita kenal 25 lah. Tapi 25 ni pun kalau tanya nombor 17, siapa nombor 17? Boh. Kira pun tak mau, kena nyanyi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Nyanyi pun kalau tak kira pun tak jadi juga. Nombor 17 siapa, nombor 13. Lagi tak tahu siapa. Nombor 1 ingat. Nombor lah ingat. Nombor 1 Nabi Adam. Nombor lah Nabi Muhammad. Nampaknya. Jadi yang 25 ni pun kita tak ingat. Nak suruh kita ingat 127,000 katanya. Dalam radio Ikim bagi tadi, subuh. Lepas subuh bagi tadi. Ataupun lebih kurang itulah katanya. Nampaknya. Jadi wallahu ta'ala alam. Jadi bayangkan banyaknya Nabi-Nabi ni. Rupanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ni pernah doa. Pernah doa supaya apa? Supaya nanti akan diutuskan kepada keluarga aku ini yang duduk di Mekah ini. Kan Nabi Ismail pindah kan? Daripada Palestin pindah ke Mekah. Duduk di Mekah dengan maknya Hajar. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim 3 isterinya. Yang pertama Sarah. Yang kedua Hajar. Yang ketiga Qaturah. Namanya ialah Qaturah. Ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Contura. Disebut sebagai Qaturah ataupun Contura. Minta maaf smart sikit dari ni. Selalu berjubah makcik. Tapi hari ni kerja batik ni Khamis. Nak kena pergi typing lepas ni. Namanya ialah Qaturah. Qaf, Ta, Waw, Ra, Ta, Marbutah. Qaturah. Ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil Contura. Dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai Qaturah. Nampaknya bahasa Melayu dengan bahasa Arab ni sama. Dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai Contura. Perempuan baca dalam tafsir surah Al-Baqarah. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, baca terjemahan tak jumpa. Kena baca tafsir. Tafsir ni huraian ayat tu. Ada cerita tentang Qaturah ni. Surah Al-Baqarah ayat 100 lebih. Saya pun tak ingat, nanti saya cari balik. Nampaknya nanti saya cari balik bagaimana kisah tentang Qaturah. Daripada isteri yang kedua dapat anak yang pertama. Siapa anak yang pertama Nabi Ibrahim? Nabi Ismail. Isteri nombor 2 dapat anak yang pertama. Isteri yang pertama dapat anak yang kedua. Pun Nabi juga. Siapa? Nabi Ishaq. Nabi Ishaq dengan Nabi Ismail ni adik-beradik sebapa. Mak lain-lain. Daripada Qaturah ini ataupun Contura ini ramai anak Nabi Ibrahim. Dan ada riwayat menyatakan bahawa daripada anak Qaturah inilah ramai si mak ni tadi pesan pada anak-anak, bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini, sampaikanlah dakwah ayahmu, ajaran ayahmu, maka mereka pun keluar.
Tak duduk dah di setempat. Kalau kata di Palestin, Palestin lah. Kalau kata di Mekah lah. Tak duduk. Pergi merata. Berdakwah. Dan ada pandangan yang agak kontroversi menyatakan bahawa salah seorang daripada anak Qaturah ini sampai ke Nusantara. Wallahu ta'ala alam. Kita pun tak tahu. Betul ke tak betul? Wallahu ta'ala alam. Cuma nak ceritanya, anak-anak Nabi Ibrahim ni semua ikut jejak langkahnya berdakwah. 3 orang isteri. Puan daripada Hajar dapat anak yang pertama Nabi Ismail. Isteri pertama Sarah dapat anak yang kedua Nabi Ishaq. Dan anak-anak daripada Qaturah ini ramai anaknya, wallahu ta'ala alam. Kita tidaklah mengetahui perkara yang lama-lama. Umpamanya, baik, sambung. Jadi rupa-rupanya keberkatan doa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, perempuan ratus tahun baru dimakbulkan doa tu. Nabi Muhammad datang, makbullah doa tu tadi. Tapi jaraknya doa tu nak makbul ratus tahun. Jadi kalau kita doa ni lambat sikit, sabar. Kalau kita doa ni ya, macam Allah tak makbul, terus doa. Boleh jadi Allah belum makbul lagi. Orang perempuan ni, apa doanya? Gelang sampai ke lengan. Ada. Belum makbul lagi. Doa. Doa terus. Ndak ke sampai ke lengan, makcik oi. Orang lelaki tanyalah demo ni, belum makbul lagi. Ya. Apa doa ya? Orang lelaki tak ada niat lain. Itu je. Ustaz smart pula hari ni. Lagi ngorat ke? Tak. Lagi tapin ni. Ada kerja sikit. Itu yang pakai smart. Bukanlah smart. Nampaknya baju yang smart. Orang tak smart. Tak. Nak ceritanya apa puan? Lambat doa kita. Kita doa nak kaya. Kita doa nak senang. Kita doa nak sihat. Kita dah doa nak macam-macam lah. Nampaknya. Tapi kadang-kadang dalam minta sihat tu sakit juga demam. Sakit juga sesemua. Maknanya sakit juga batuk. Terus doa pada Allah. Sebab Nabi Ibrahim pun lambat dimakbulkan oleh Allah. Nabi Ismail pun lambat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya sunnatullah telah menjadi sunnahnya Allah memperkenankan doa orang-orang yang soleh. Cuba tengok perenggan kedua tu ya. Sunnatullah, sunnahnya Allah memperkenankan doa orang-orang yang soleh, orang yang solehah. Maknanya syarat untuk kita ni makbul doa kena soleh, kena solehah. Apa makna soleh, solehah? Berbuat baik, melaksanakan amal ibadah pada Allah. Yang kadang-kadang semayang pun rasa macam kejap awal, kejap lambat, kejap malas. Tu tak tanya khusyuk tak khusyuk lagi tu. Jadi kalau Allah lambatkan sikit perempuannya, terus doa, sabar perempuannya. Sebab syaratnya ialah sunnatullahnya ialah Allah memperkenankan doa orang-orang yang soleh. Apatah lagi kalau doa itu dari nabi-nabi dan rasul-rasulnya alaihimussalatu wassalam. Telah sabit di dalam hadis Nabi baginda pernah bersabda, ana da'watu Ibrahim wa busyra Isa. Rawahul Imam Ahmad rahimakumullah. Akulah doa dari Nabi Ibrahim dan berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa. Nabi Muhammad sendiri mengaku bahawa aku ni dari doanya Nabi Ibrahim. Jadi maknanya apa perempuan dia? Betul lah doa Nabi Ibrahim tu dimakbulkan oleh Allah, doa Nabi Ismail tu dimakbulkan oleh Allah. Sebab yang duduk di Mekah tu punya ramai-ramai orang
Tapi Allah pilih siapa? Allah pilih Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ramainya orang tu, Allah pilih yang itu saja. Macam kita lah hari ni. Ramainya orang taman SPPK ni. Allah pilih kita. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 orang. Allah pilih kita datang. Orang lain, pasar, jogging tak balik lagi. Makan si lemak, tak habis lagi. Biskut lutut. Mana? Cicah kopi. Lapar pula bunyi. Nombahnya. Nak ceritanya, time pagi-pagi ni, pukul 9, 10 ni apa yang paling syok sekali? Paling syok sekali apa dia? Tidur. Tidur. Mana? Pasangkan aircon tu kalau ada aircon ni. Ataupun pasang kipas laju-laju. Mana? Sedap benar tidurnya. Baru pula kena kopi O, biskut lutut pula tadi. Tapi dia kata minum kopi O tak boleh tidur, betul tak? Saya elok je tidur semalam. Semalam minum kopi O dengan demo ni. Kopi O apa? Okay? Nanggroy. Tak reti nyebutnya. Dari Aceh kopi O. Pergi kedai tu. Kedai tu pun tulis kopi O biskut lutut. Nama kedai tu. Mana restoran. Namanya di Taman Cepaka tu. Di Nanggore tanya. Kopi Aceh kan. Balik rumah elok tidur. Apa tak namanya. Jadi kita nak katakan bahawa alhamdulillah Allah pilih kita. Macam saya hari ni pun macam tu juga. Punya ramai ustaz-ustaz. Punya ramai alim-alim ulama yang lain tiba-tiba perempuan pilih saya mengajar sini. Pada senarai nama ustaz-ustaz yang hebat-hebat, yang lebih alim perempuannya, tapi rupa-rupanya nak direzekikan kita bertemu pada hari ini. Sebab itu perempuannya, maka Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ana da'watu Ibrahim, aku daripada doanya Nabi Ibrahim. Wa busyra Isa, dan aku daripada berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa. Kita dah belajar sebelum daripada ini, Nabi Isa pernah sebut pada pengikut-pengikutnya, pada umatnya, akan datang selepas daripada aku min ba'di ismuhu Ahmad. Kita dah cerita hari tu kan. Apa beza Ahmad dengan Muhammad. Perempuannya dah tulis dah pun hari tu. Ahmad makna apa, Muhammad makna apa. Rupanya makna yang sama. Jadi, rupa-rupanya Nabi-Nabi dulu-dulu dah tahu dah bahawa akan datang seorang Nabi akhir zaman yang mana mereka bukan orang. Nabi Ibrahim, kalau dia tahu dia Nabi akhir zaman, dah pasti dia tak doa lah. Sebab aku Nabi akhir zaman, tapi rupanya bukan aku, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ismail pun kata bukan aku, ada nanti seorang lagi. Nabi Isa pun kata min ba'di, lepas aku nanti, katanya. Jadi maknanya Nabi-Nabi ni Allah bagi satu ilmu yang mana mereka tahu bahawa akan datang seorang Nabi, Nabi akhir zaman. Sambung. Menurut Ibnu Hisham, di dalam kitab Siratun Nabi, bahawa Rabi'ah bin Nasru, raja negeri Yaman, telah bermimpi dengan satu mimpi yang menakutkan. Baginda lalu memanggil semua ahli sihir dan ahli nujum di dalam negerinya supaya mentadbirkan mimpi itu. Perempuan raja Yaman ketika itu namanya Rabi'ah bin Nasr. Dia ni raja di negeri Yaman. Yaman ni sampai sekarang namanya masih Yaman. Dia lain macam Madinah ya. Madinah dulu namanya ialah Yasrib. Malaysia dulu pun bukan nama Malaysia kita ni. Kita dulu nama Tanah Melayu. Apa ni? Malaya, Tanah Melayu. Jadi dalam satu mimpi di Yaman, rajanya Rabi'ah bin Nasru ini mimpi. Mimpi itu mimpi yang menakutkan. Macam kita lah perempuan yang kadang-kadang mimpi. Tapi perempuan, saya tak ada ilmu mimpi ni. Ilmu takbir mimpi ni saya tak ada. Saya satu mimpi je saya tahu. Mimpi patut ular.
Mimpi kena batu ular ni maknanya nak apa? Nak kahwin. Nak kahwin ke nak ada orang pinang? Ada orang pinang ya. Tapi masalahnya saya tak dapat lagi mimpi itu. Bila lah saya nak dapat mimpi batu ular ni makcik oi. Kau ada orang nak minang ya, mana tahu. Mana. Jadi nak ceritanya apa? Raja Yaman ni Rabi'ah bin Nasr ni dia mimpi dengan mimpi yang menakutkan. Lalu dipanggil semua ahli sihir dia. Dia kata ahli sihir, ahli nujum, mari takbir mimpi ni. Dan ketika ahli sihir datang, ahli nujum ni datang, 2 orang yang datang. Yang pertamanya, cuba tengok Ustaz 28 tu, namanya Sutai. Yang keduanya namanya Syik. Perempuannya Sutai dan juga Syik. Tu ada eja Melayu pun ada, eja Arab pun ada. Sin, To, Ya, Ha, Ha pedah. Dan juga Syik. Shin, Qaf, perempuan. Takbir kedua-dua orang ini, yang pandai mentakbir ni, maka raja tadi panggil kedua-dua ni. Dan bila kedua-dua ni dipanggil, menghadap secara berasingan. Mula-mula Sutai datang, kemudian baru Syik. Dia tak datang dua-dua. Dia tak panggil dua-dua sekali, serentak tak, berasing. Jadi raja pun cerita begini, begitu, begini, begitu. Maka Sutai kata apa? Ra'aitu khumamah. Tuanku tengok api keluar dari gelap, jatuh ke tanah, habis dibakar setiap yang hidup. Betul ke tuanku? Oh, ni dia orang pandai. Dia tahu tuanku ni mimpi apa. Macam kita ya. Semalam tidur, minta maaf ya, perempuan. Tahu ke apa suami kita mimpi? Tak tahu kita. Suami pun tak tahu kita mimpi apa. Jadi saya nak pecah rahsia. Malam tadi, suami perempuan mimpi kahwin lagi. Tidak sajanya. Mimpi je pun kena marah. Kami ni kalau mimpi kopi tu kena marah. Yang mimpinya bini. Bangun-bangun tidur, bang. Apa semalam saya mimpi abang kahwin lain, katanya. Yang mimpi dia, yang kena marah saya. Perempuan ni. Jadi, kita tak reti perempuan ni. Tak ada ilmu ni. Saya tak ada ilmu ni. Boleh jadi kita ni pun tak ada ilmu mimpi ni. Tapi, si Sutai ni tahu. Maksudnya sebelum raja cerita, dia tahu dah. Tuanku, katanya. Saya rasa tuanku ni mimpi. Dalam mimpi itu, tuanku nampak api. Keluar daripada gelap, katanya. Malam. Jatuh. Mana jatuhnya? Ke tanah. Habis terbakar semua yang hidup. Binatang pun mati. Pokok mati. Lalang mati. Rumput mati. Habis mati semua. Cicak, cengkerik. Semualah binatang-binatang yang ada. Cacing dalam tanah mati. Dan kata Raja Yaman, dia betul. Apa yang kamu sebut, semuanya tepat. Itulah mimpi aku. Maka Sutai menjawab, ahlif bima bainal haratain. Aku bersumpah dengan ular yang ada di 2 bukit. Ini sumpah dia. Sumpah ahli sihir ni tadi. Aku bersumpah dengan ular yang ada di antara 2 bukit. Akan datang ke negeri ini musuh daripada Habasyah. Mereka menakluk di antara Abyan dan juga Jarash. Apa dia Abyan Jarash ni? Nama tempat di Yaman. Jadi dia pun takbir. Tuanku, aku rasa dalam mimpi tuanku ni nanti akan datang daripada Habasyah. Habasyah ni mana? Seberang laut. Laut Merah. Red Sea. Namanya Bahrul Ahmar. Laut Merah. Alhamdulillah 23 tahun yang lepas, Allah bagi kesempatan saya dah lintas Laut Merah. Naik kapal laut. Pergi mana Ustaz? Naik kapal laut. Pergi ke Mekah. Daripada port tempat saya belajar tu, perlabuhan, rentah, pergi ke port Jeddah.
23 tahun lepas, Alhamdulillah, Allah panggil, Allah izinkan untuk pergi ke Mekah. Muda lagi masa itu, makcik 23 tahun lepas. Tapi hari ni pun nampak muda juga. Belum tua lagi. Perempuan ni. Jadi nak ceritanya, Alhamdulillah, pernah lah. Perempuan ni jauh, perempuan. Dan raja kata apa bila diceritakan bahawa akan ada orang datang takluk jajah kita ni, akan serang kita ni. Oh, kata raja, ini bencana, katanya. Bila akan berlaku, katanya? Zaman aku ke ataupun zaman lepas itu? Maka apa kata Sutai? Sutai menjawab, la bal ba'dahu bihin, katanya. Tidak, wahai raja. Ianya akan berlaku 60 ke 70 tahun akan datang. Lama lagi rupanya. Perempuan ni Allah bagi ilmu pada Sutai ni, dia pandai takbir mimpi walaupun 60 70 tahun akan datang. Kita tak reti perempuan ni. Agak-agak ya, cucu berapa nanti agak-agak. Tak berhenti lagi ni cucu, anak mungkin dah berhenti. Ke ada tak berhenti lagi? Nak beranak ni. Ustaz semalam rasa muai-muai, sakit kepala, pening-pening, lawyer-lawyer, muntah-muntah, katanya. Belum berhenti lagi lah tu. Kita ni mungkin dah berhenti, tapi anak belum berhenti. Anak, menantu. Agak-agak kita tahu tak berapa cucu kita, berapa cicit kita tak tahu. Saya pun tak tahu. Perempuan ni, anak berapa, takat ni 7 lah. Katanya kilang dah tutup. Allahu'alam, orang tak tahu. Kot ada pula nombor 8 pun tak tahu juga. Kot ada pula nanti kalau anak-anak dah besar, dah kahwin, nombor 1 kahwin, nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7 kahwin, tak tahu berapa orang anak dia. Mungkin ada anak, mungkin tak ada anak. Allah Ta'ala alam. Mungkin anak seorang. Allah Ta'ala alam. Tapi si Sutai ni, dia boleh teka 60 ke 70 tahun, katanya. Raja tanya lagi, berapa lama kena jajah ni? Berapa lama kena serang ni? Antara 73 hingga 79 tahun. Dia boleh bagi nombor tu. Nanti kena jajah nanti 73 tahun. Macam kita lah kan, tanah Melayu ni, berapa ratus tahun? Kita pun tak terkira. 1511, Portugis datang. Merdeka 1957. Berapa tahun, Kak? Berapa, cikgu? Cikgu matematik? Tak sempat kira. Kita buka ni. 15 tahun. Kita merdeka tahun 1957. Portugis datang 1511. 446 tahun. Kita kena jajah tu 446 tahun. Lama. Tapi bertukar-tukar lah Portugis. Kemudian, siapa lagi? Inggeris, kemudian Jepun, komunis. Alhamdulillah kita pun dah merdeka hari ini. Jadi, perempuan ni, si Sutai ni kata, nanti kamu ni, Yaman ni, kena takluk 73 tahun. Mungkin lebih, 79 tahun, kata Sutai. Dan raja tanya lagi, siapa yang akan memerintah selepas itu? Banyak pula soalan raja ni. Raja tanya, siapa lepas itu? Jadi raja siapa? Sutai jawab, Yalih Irim bin Ziyazan. Yang memerintah ketika itu ialah Ya Aram bin Ziyazan. Dia sebut nama. Orang tu beranak pun belum lagi. 70 tahun akan datang, boleh jadi dia tak beranak pun lagi. Ataupun mungkin kecil lagi. Anak kita, cucu kita boleh agak tak apa kerja nanti? Anak nombor 1, anak nombor 2, ataupun cucu, apa besar nanti kerjanya? Kalau tanya dia, memanglah anak saya, tadi bagi saya tengok gambar, di rak buku tu, ada gambarnya masa di sekolah tadika tu, tangkap gambar akhir tahun ni, ni nak akhir tahun ni, pakai baju polis, pegang pistol mainan. Cikgu tanya nak jadi apa? Polis tanya. Cikgu bagi pakai baju polis. Entah jadi ke tidak polisnya, Allah Alam tak tahu kita. Anak nombor 1 kata nak jadi pensyarah katanya.
Katanya lah, Allah alam, betul ke tak betul, jadi ke tak jadi. Anak nombor 2 lagi syok. Apa cerita? Ikutlah katanya. Ikutlah pula kena kata jawabnya rupanya. Dia pun tak tahu nak jadi apa. Ikutlah katanya. Tu anak nombor 2 rupanya. Wallahu alam rupanya. Jadi kita tak tahu perempuan. Kita ni pun mati bila, dekat mana, macam mana, tak tahu. Perempuan agak-agak boleh tahu tak bila mati? Tak tahu. Cara mana mati? Sakit ke, kena langgar ke, aksiden ke, jatuh longkang ke apa ke? Tak tahu juga kita. Dekat mana mati? Kat Ipoh ke, Taman SPPK ke, kat Kuala Lumpur ke, kat Mekah ke, kat Madinah ke? Tak tahu juga. Kita tak ada ilmu ini. Jadi, ada orang yang Allah bagi ilmu. Perempuannya, antaranya ialah Sutaih ni tadi. Dan kata Sutaih ni, dia keluar menyeberang daripada Eden ataupun Edenen. Perempuannya, tidak seorang pun yang tidak bersama dengannya daripada penduduk Yaman. Raja bertanya lagi, berapa lama? Sutaih menjawab, bahkan berakhir, akan tamat. Siapa yang mengalahkan dia? Sutaih jawab, Nabiyun Zakiyun. Seorang Nabi yang bijaksana. Zaki ni maknanya bijak. Pandai. Nabiyun tu Nabi lah. Nampaknya Nabi yang bijaksana, ya'tihi yang datang kepadanya al-wahyu. Wahyu minal ula, daripada Tuhan Allah yang maha tinggi. Oh, jadi rupa-rupanya Sutaih ni dah tahu dah. Akan datang seorang Nabi yang akan kalahkan semua orang. Semua akan dikalahkan oleh Nabi ini. Siapa Nabi ini? Perempuannya. Raja tanya, Nabi ini di kalangan siapa? Sutaih menjawab, rajulun min waladi Ghalib bin Fikhri bin Malik bin An-Nadri. Seorang lelaki daripada keturunan Ghalib bin Fikhri bin Malik bin An-Nadri. Perempuan, kalau tengok senarai nama, cuba buka muka surat 37. Cuba buka muka surat 37. Perempuan ya. Dalam muka surat 37 ni, ada sikit senarai nama keturunan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuannya, dia tak penuh lah, tapi ada sikit. Perempuannya, saya bacakan. Muhammad bin Abdullah. Perempuan boleh tengok dalam kitab tu ya, surat 37. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Bin Murrah bin Ka'ab bin Mudrikah. Bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Perempuan rupa-rupanya, cuba tengok tadi, si Syekh ni kata apa tadi? Dia kata datang daripada Ghalib bin Fikhri bin Malik bin Nadri. Ada tak nama tu, perempuan? Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Idar, Mudar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Nampak? Maka perempuan rupa-rupanya ni keturunan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuannya. Dan inilah kita katakan bagaimana ilmu yang Allah beri kepada si ahli nujum ni tadi, dia boleh tahu. Perempuannya, bukanlah kata dia pandai, tidak. Rupa-rupanya dia pun rujuk juga dengan kitab-kitab yang terdahulu. Dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur, dalam kitab Taurat. Perempuannya. Raja tanya lagi, zaman itu adakah akan berakhir? Sutaih menjawab, na'am. Yauma yajma'u fihi. Ya, hari itu, zaman itu akan berakhir.
pada hari yang dihimpunkan padanya orang yang dahulu dan orang yang terkemudian. Berbahagialah orang yang baik, celakalah orang-orang yang jahat. Hari apa ni, puan-puan? Hari kiamat. Hari kiamat nanti, orang terdahulu, zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Hud, zaman Nabi Soleh tu, kita akan berhimpun sekali. Ni bukan kira taman ni, taman SPPK, taman SSI, taman Cepaka, Medan Gopin, Pengkalan Pegoh, Pengkalan, apa nama Pengkalan? Pengkalan Gate, Taman Temara, Kampung Seri Kinta. Itu taman kampung. Ini umat Nabi Muhammad. Kumpul dengan umat Nabi Isa. Kumpul dengan umat Nabi Zakaria, contoh. Nabi-Nabi yang kita tak kenal, Nabi Daniel contoh. Kita tak tahu pun cerita Nabi Yusha contohnya. Nabi Ilyas, mana kita tahu ceritanya? Kumpul sekali nanti di padang mahsyar. Kalau datang hari Jumaat ni, penuh depan ni. Parking penuh. Pasal apa? Sebab orang datang nak semayang Jumaat. Masjid kita ni penuh. Saya tak nak semayang Jumaat sini. Nak datang sekali rasa. Sampai ke belakang lah. Penuh. Entah orang perempuan betul juga mana tahu ya. Minta maaf, silap tanya. Cuba tanya nanti dengan suaminya ke. Sampai ke belakang, sampai keluar-luar ke. Saya tak nak semayang Jumaat sini. Jauh. Ya? Ramai. Tengok kereta lah. Tengok kereta penuh, motor mesti penuhnya. Parking ni kiri kanan, depan belakang. Umpamanya. Ramainya orang. Masjid Jumaat pun dah ramai. Dah padat, parking tak ada. Bayang padang mahsyar. Semua umat setempat. Kita berhimpun 2-3 taman ni pun. Tak muat kita. Pergi Stadium Perak contoh, tengok lawan bola. 30,000, 40,000 orang tengok bola. Parking penuh. Berjalan berasak. Zaman muda-muda saya pergi tengok bola perlawanan akhir di Stadium Bukit Jalil umpamanya. Padatnya orang. Penuhnya orang. Kat 2 jam nak keluar. Ramainya. Saya pergi dengan sepupu masa itu. Umpamanya zaman muda-muda dulu. Jadi nak ceritanya apa? Nak ceritanya bayangkan nanti. Kita Malaysia saja dah 30 juta. Tu baru Malaysia sekarang. Hak yang dulu-dulunya. Mak kita, bapak kita, zaman dia pun. Zaman tok lagi. Zaman opah dulu. Zaman moyang nyang lagi. Berapa ratus juta orang. Yang akan datang pula. Zaman anak kita. Zaman cucu kita tak tahu. Apa? Tok saya meninggal, saya tadika lagi. Cik, halus, renik. Maknanya dah 40 tahun lebih. Tok meninggal. Tapi kita ada lagi hidup. Nanti kita mati pula. Entah-entah 40 tahun akan datang pula. Masih belum kiamat lagi. 50, 60, 100, 200, 300, 1000, 2000. Kita pun tak tahu berapa tahun lagi. Maknanya orang ramai. Padat. Bayangkan nak duduk setempat. Di padang mahsyar, Ustaz. Tidak kesesat, Ustaz. Ada kan signboard tulis. Nak balik Kipoh, katanya. Nak mencari jalan balik Kipoh. Mana jumpa, perempuan. Ipoh pun dah tak ada dah. Habis dihancurkan. Tiupan sangkakala malaikat apa? Israfil. Tiupan yang pertama menghancurkan semuanya. Habis hancur. Gunung, ganang, bukit, bukau, laut, sungai, rumah, bangunan. Habis semua hancur. Buat apa nak kipoh macam nak cari rumah, taman SPPK. Tak ada. Rumah pun tak ada dah. Habis ditiup sangkakala. Hancur segala-galanya. Bayangkan perempuan ni masa itu nak berhimpun dengan matahari sejengkai tadi. Matahari sejengkai. Kita yang ada bumbung, yang duduk di masjid, duduk di rumah ni pun kipas semua pasangnya. Panas.
Bayangkan nanti matahari sejengkai. Ni matahari jauh ni, ada bumbung. Bayangkan Allah Rabbi. Namanya risau, kita takut. Yang menyelamatkannya ialah amal ibadah. Keimanan pada Allah. Itulah yang akan menyelamatkan. Kalau Nabi nak bagi syafaat pada kita, ya, sebut nama seorang-seorang. Si A, si B, si C. Ada senarai namanya. Nabi panggil seorang-seorang. Alhamdulillah. Kok Nabi tak panggil? Ahmad Faisal. Dari mana? Malaysia, Perak, Ipoh. Tak adalah senarai, kata. Hai, puan-puan, macam mana syafaat Nabi tak dapat? Risau, puan-puan ni, cukup risau. Kalau di kita duduk sini ni, tak dapat, tak apa. Puan ni, tak dapat makan tengah hari sekarang, boleh makan petang. Tak ada makan petang, boleh makan malam. Tak apa, tak dapat. Tapi esok-esok nanti tak dapat syafaat Nabi. Ai, mana kita nak duduk? Puan, cerita tentang duha. Cerita tentang duha. Saya mengajar di surau Nurul Iman. Depan ni sikit. Pengkalan, dekat kedai perabot apa tu? Kedai perabot Muaz ke apa ke? Muaz ni? Bukan. Ha? Umar. Umar. Kedai perabot Umar tu belakang. Sebelum mengajar tu, saya buka handphone masa tu. Tiba-tiba keluar hadis berkenaan dengan sembahyang duha. Tiba-tiba je keluar. Buka Facebook tu. Benda pertama yang saya nampak masa tu, hadis. Ni benda pertama yang saya buka hari ni, gambar kawan. Pakai baju batik juga dia pun. Oh, ni khamis. Ni khamis. Perempuan ni. Apa hadis sebut? Nabi sebut apa? Orang yang sembahyang duha, arba'a raka'atin, 4 rakaat. Nanti Allah akan beri ganjarannya. Akan tinggal dalam syurga, di pinggir syurga. Duduknya di pinggir syurga. 4 rakaat duha, pinggir syurga. Pinggirnya apa, perempuan? Tepi. 4 rakaat duduk tepi. Ai, yang macam saya yang belum sembahyang duha ni macam mana? Yang dah sembahyang tapi 2 aja. Nampak, perempuan? Yang sembahyang 4 pun tepi. Duduk tepi. Yang sembahyang 2 entah dekat pintu rasanya. Duduk sipi-sipi je. Yang tak sembahyang langsung, hai, Allah alam, perempuan. Risau, perempuan. Itu perempuannya, azam perempuannya. Siapa yang dah sembahyang duha tapi baru 2, sebelum balik tambah lagi 2. Ataupun buat di rumah pun tak apa. Waktu panjang sampai zuhur. Yang belum sembahyang, sekarang sebelum keluar sembahyang dulu. Saya belum sembahyang lagi duha. Perempuannya risau ni, perempuan. Yang sembahyang 4 pun duduk pinggir, duduk tepi. Yang tak sembahyang langsung ni, hai, entah tak boleh masuk agak ni. Nabi tengok cek nanti, oh ini, duduk tepi lah, tepi, ujung-ujung, dekat pintu. Dah duduk kat pintu, luar sikit katanya. Hai, Allah Rabbi, perempuan. Dah kata luar sikit tu dah keluar lah, perempuan. Tak dapat, perempuan. Maka ni, perempuan, bagaimana hebatnya, perempuan. Semalam dalam kitab Riyadhus Shalihin, saya ngajar di Masjid Al-Awliya, perempuan. Ada seorang sahabat nama Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni, dia mengadu, ya Rasulullah, katanya, aku ni tak mampu nak ikut perang. Dia tua, tak larat. Tapi perempuan ni, dalam dia tak larat tu pun, dalam dia tua tu pun, dia tetap berdakwah. Tak berhenti dia berdakwah. Sampai di Uhud, perempuan, dia pergi juga tu. Sampai di Uhud, dia beritahu pada seorang sahabat namanya Anas bin An-Nadri. Wahai Anas, katanya, aku tercium bau syurga.
tercium bau syurga. Macam mana Ustaz bau syurga entah? Saya pun tak tahu. Sebab tak dapat lagi cium bau syurga ni. Rupa minyak wangi, dia nama sekian-sekian ke? Rupa bau minyak wangi itu, minyak wangi perfume ini, perfume itu, entah. Tak tahu, Rahman. Tak tahu kita macam mana bau. Tapi saat ni kata, aku terbau bau syurga. Perempuan, habis perang. Dihimpunkan mayat jenazah. Jenazah saat ni, orang jumpa dia. Kena tombak satu, kena panah satu. Mati dia. Mati tu pula, jahat tak jahatnya orang-orang jahiliah ketika itu, kerat-kerat jenazah. Bapak ingat tak kisah Hamzah kan? Hindun makan kerat, belah dada, perut ambil hati, makan konyoh. Perempuan ni jahat. Si saat ni perempuan ni habis tangan, kaki dibelah-belah. Rupanya perempuan, dia boleh rasa aku ni nanti mati, katanya. Dia boleh rasa. Orang yang soleh ni, dia boleh rasa. Jadi kalau perempuan nak boleh rasa ni, jadilah orang yang soleh-solehah, insya-Allah. Beramal ibadah pada Allah. Jangan berhenti kita beramal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya jangan berhenti. Qurannya baca selalu. Puasa ya hari ni Senin Khamis, tak bolehlah mencaram ke? Puasa. Cikgu puasa, cikgu si puasa ni. Semuanya. Nak ceritanya puan-puan, tambah amal ibadah. Semayang sunat tambah. Hak wajib tentu-tentu dah 5. Semayang duha, semayang hajat, semayang taubat. Yang dah lama tak buat, apa dia? Yang dah lama sangat tak buat, semayang tasbih. Lama benar tak buat. Satu pergerakan, berapa kali baca? 75 kali ya, tasbih ke 100? Dia banyak pandangan. Ada kata 100, ada kata 75, ada kata 70. Bayangkan, nak rokok tu, jangan bangun dari rokok lepas baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih tu. Baca 100 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang berjam tu semayang. Sujud pun macam itu. Setiap pergerakan baca. Lama tak buat. Pasal apa lama tak buat? Panjang benar Ustaz. Oi, lenguh kaki-kaki ni. Udahlah sakit lutut, gaut lagi katanya. Perempuan ni, cuba. Perempuan ni ada pandangan kata baca 3 kali pun tak apa. 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 3 kali. Cuba perempuan ni. Cuba. Kalau rasa larat sikit, baca lebih sikit time sujud tu. Lepas subhanallah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih tu. Sambunglah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau larat lagi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sambung. Tiap-tiap bulan subhanallah. Muslimat Taman SPPK dengan ustazah, alhamdulillah. Dengan ustazah tak adalah saya join ni. Dengan ustazah. Aduh, adalah alasan tak join. Setiap bulan ya? Sebulan sekali. Allahu Rabbi, hebatnya. Ni ahli syurga ni. Alhamdulillah. Perempuan tolong doa untuk saya sekali. Perempuannya. Amin, insya-Allah. Baik. Perempuannya sambung. Jadi, siapa perempuannya? Orang-orang yang soleh. Perempuannya. Jadi ketika itu perempuannya, muka surat apa tadi? Dah hilang. 34 ni. Pada hari, ambil 33 bawah tu. Apakah hari pembalasan itu? Raja tanya. Hari itu akan dibalas segala orang yang memerintah. Diseru padanya dengan seruan dari langit. Mendengar padanya oleh segala yang hidup dan segala yang mati. Dikumpulkan manusia pada satu hari yang ditetapkan, di mana orang yang memelihara dirinya beroleh kemenangan
dan segala balasan yang baik. Raja bertanya lagi, adakah yang kamu nyatakan itu benar? Maka Syekh menjawab, ayyu wa rabbid sama' wal ardi, demi Tuhan langit dan demi Tuhan bumi. Barang yang ada di antara keduanya, langit dan bumi, tinggi dan rendah. Sesungguhnya apa yang aku ceritakan itu adalah benar, tiada daripada keraguan. Perempuan nak ceritanya apa? Nanti di padang mahsyar, orang yang baik akan memperolehi kemenangan. Yang baik aja. Baik ni maksudnya apa? Amal ibadah tak tinggal, bantu orang, tolong orang, perempuan ya. Jadi bukan kita buat kita aja, orang lain. Kisah sahabat Nabi dapat haji mabrur. Ada tak saya cerita? Satu hari perempuan musim haji, Abu Bakar duduk dengan Umar. Tiba-tiba sahabat tanya, ya Rasulullah, dalam ramai-ramai ni, siapa yang haji mabrur? Haji yang diterima oleh Allah. Siapa? Nabi kata apa? Nabi kata orang itu tiada di sini. Pelik sahabat. Orang yang dapat haji mabrur tak ada di Mekah ketika itu. Dia tak datang pun. Pelik. Macam mana dia boleh mabrur sedangkan dia tak datang pun ke Mekah untuk buat haji? Maka Nabi pun bagi gambaran begitu begini, sahabat pergi cari. Jumpa perempuan jauh. Duduknya jauh. Rupa-rupanya perempuan ceritanya dia ni ngumpul duit dari zaman muda nak pergi haji. Ngumpul duit. Dah cukup duit. Sebelum nak bertolak, nak bermusafir ke Mekah tu, tiba-tiba terdengar jiran sebelah. Anaknya menangis, kelaparan. Lapar. Maknya tak ada harta, tak ada duit, tak ada makanan. Sampaikan maknya kata apa? Tak apalah, aku sembelih keldai kita ini. Nak sembelih himar, keldai, donkey. Bapa pernah makan tak daging himar, keldai? Sedap ke tak? Tak pernah ya? Memang tak pernah sebab haram dia makan. Keldai ni binatang yang boleh ditunggang tetapi haram dimakan. Tak boleh makan keldai. Sebab tu kita tak jumpa orang jual daging keldai, daging unta, daging kuda ada. Maknanya ini pun boleh ditunggang, boleh dimakan, tapi keldai satu-satunya binatang yang boleh ditunggang, boleh naik, boleh pegang, boleh bela tapi tak boleh makan. Nampaknya. Maknya kata tak apalah, aku sembelih esok. Sabar sikit ya, pesan pada anak. Esok siang aku sembelih keldai. Dengar je cerita jiran sebelah nak sembelih keldai. Orang ni tadi ambil duit yang simpan puluh tahun nak pergi haji ni, bagi pada jiran sebelah. Sebab tak nak jiran makan benda yang haram. Dia tak pergi pun, Muhammad. Duit tak cukup. Nak pergi macam mana? Tapi Nabi kata inilah orang yang mabrur. Hajinya diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi kita ni pun perempuan, jangan fikir ibadah kita ni, oh tak apa semayang saya banyak ustaz. Tak apa Quran saya baca hari-hari, tasbih saya tiap bulan. Tapi ada orang susah, adik-beradik, jiran tetangga, sanak saudara, perempuan ni, yang boleh jadi kita terlepas pandang. Kena bantu perempuan ni. Isteri saya, perempuan ni hari tu, satu hari lamalah cerita ni, dia balik. Dia tanya, bang, boleh ke kita bagi zakat pada adik-beradik? Dia pun ustazah juga, tapi dia kadang-kadang kami banyak bersembang bab-bab hukum. Saya kata itu lebih terbaik sebenarnya. Allah kata al-aqrabin, orang yang paling rapat, paling dekat dengan kamu. Jadi kalau kita nak bagi sedekah ke, nak bagi derma, kadang-kadang jauh benar baginya. Sampai ke mana? Sampai ke sana, ke sini, ke situ, ke sana.
Adik-beradik susah. Ada sanak saudara yang tak mampu, perempuan. Yang ini dulu al-aqrabin, yang paling rapat dengan kita. Qarib. Sahabat karib, kawan karib tu daripada al-aqrabin lah. Qarib. Qaribun ni maknanya dekat. Orang yang paling dekat, jiran sebelah menyebelah kita, 40 jiran. Maknanya kawan-kawan sepejabat ataupun mungkin saudara mara, perempuannya kawan-kawan setaman. Kadang-kadang dia pun tak minta pun, tapi kita tahu dia pergi pasar tu ya, beli sayur 3 kupang, 5 kupang. Mana ada orang beli sayur 3 kupang, 5 kupang, tapi dia nak banyak itu je. Anak ramai, cucu pun ramai, tapi kenapa beli sayur RM1, RM2 belinya? Rupanya tak mampu. Itu je yang ada duitnya. Tapi kalau beli toge RM2, banyak. Tapi apa kenyang makan toge, nak ceritanya bagaimana kita kena bantu. Maksudnya bukan kita aja, bukan amal ibadah kita aja, kena bantu pula orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti muka surat yang ke-34. Dan insya-Allah nanti pengajian yang akan datang kita akan belajar pula kenapa Arab tanahnya, bangsanya yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tak tanah Melayu? Kenapa tak bangsa Melayu? Tanah Cina, orang India, tanah Amerika, tanah Eropah. Kenapa bangsa Arab dan juga semenanjung Arab? Nanti kita akan belajar dalam pengajian yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allah maftah alaina, Allah maftah alaina, Allah maftah alaina. Ya Allah, Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami untuk kami ini menerima segala ajaran kitab Al-Quranmu, ya Allah. Sunnah-sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Sirah perjuangan Nabi-Mu, ya Allah. Hadis-hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah sahabat-sahabat kami di Gaza, Palestin, ya Allah. Berikanlah mereka kegembiraan seperti mana kami gembira pada hari ini, ya Allah. Berikanlah mereka perlindungan seperti mana kami dilindungi oleh-Mu, ya Allah. Pada hari ini, ya Allah. Allahumma naj'alu fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badil syamlahum wa farik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kalabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim bi qudratika wa quwwatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kifarah surah al-asban.